Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi miqdarihi al-azim. Bismillah. Alhamdulillah kita sekarang dekat di hadapan maqam Sidi Ahmad bin Athaillah Sekandari. Jadi beliau ni dilahirkan, tarikh tetap tidak diketahui, tapi dikatakan bahagian kedua of 7th century Hijriah, maksudnya 650 ke atas. Dan sebelum apa-apa Ana minta maaf Ana tak prepare, tiba-tiba Ustaz Hasan minta, jadi Ana ikut perintah Ustaz Hasan. Jadi Ibn Athaillah, apa yang kita boleh lihat daripada sejarah hidup dia, kita boleh bagikan hidup dia kepada beberapa pembahagian. Yang pertamanya, yang mudahnya lah kita cuba bagikan kepada 3 pembahagian, iaitu sebelum tahun 674, ketika beliau tinggal di Iskandaria. Jadi beliau di Sekandari itu dinisbahkan kepada Alexander. Kira Iskandaria, beliau tinggal dilahirkan kat Alex dan tinggal di sana. Kemudian beliau pada tahun 674 berjumpa dengan seorang imam yang kat Alex, yang makam dia ada kat Alex, Abu Abbas Al-Mursi. Jadi Abu Abbas Al-Mursi ni, seperti mana kita tahu, beliau adalah anak murid bagi Imam Abu Hasan Syazuli. Dan seperti mana kita tahu tadi, Ustaz Hasan cakap Syekh Izzuddin bin Abdul Salam pun hidup sezaman dengan Imam Abu Hasan Syazuli. Jadi Syekh Izzuddin dan Abu Abbas Al-Mursi adalah anak murid bagi Imam Abu Hasan Syazuli lah. Dan Ibn Athaillah Sekandari adalah murid bagi Abu Abbas Al-Mursi. Dan Ibn Athaillah Sekandari ni, beliau kalau sekarang kita baca buku beliau, kita akan dapati orang dekat mukadimah orang kata qala al-imam al-jami' bainal ilmain al-haqiqah wa syariah. Kira beliau dapat geraran antara imam yang menggabungkan dua ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Dan Ustaz Hasan tadi katalah penting kan kita belajar fikir, tapi kita juga belajar ilmu hakikat dan kita belajar tariqah. Jadi beliau ni sebelum beliau mempelajari ilmu hakikat, beliau seorang yang ahli fuqaha lah, maksudnya beliau ta'assub dengan hukum ahkam saja. Jadi seperti mana kita tahu itu tidak memadai lah. Jadi kerana beliau belajar jadi sebelum beliau belajar ilmu hakikat, beliau ta'assub dengan hukum akal fikir, dan beliau boleh dikatakan towards manhaj macam Wahabi lah gitu. Tapi satu masa tu terbit dalam hati beliau satu macam inner conflict beliau ada dalam hati beliau, dan inner conflict ni tak ada orang yang boleh selesaikan kecuali selepas beliau berjumpa dengan guru beliau, iaitu Sidi Abu Abbas Al-Mursi. Dan Sidi Abu Abbas Al-Mursi, bila dia tengok muka Sidi Abu Abbas Al-Mursi je, tiba-tiba sebelum tu yang dia benci dengan Sidi Abu Abbas Al-Mursi, tiba-tiba jadi cinta. Dan kemudiannya Sidi Abu Abbas Al-Mursi katakan dengan beliau beberapa perkataan yang hilangkan kerunsingan hati beliau. Dia kata keadaan manusia ni ada 5, tak ada yang adalah 4, tiada yang kelimanya, iaitu ketika Allah SWT berikan nikmat, dia bersabar. Ketika Allah SWT berikan musibah, ketika Allah SWT berikan nikmat, dia bersyukur. Ketika Allah SWT berikan musibah, dia bersabar. Dan ketika Allah SWT adakan dia dalam keadaan ketaatan, dia melihat, dia syuhudun minnah, dia melihat itu semua daripada Allah SWT. Dan ketika mana Allah SWT adakan dia dalam keadaan maksiat, maka dia beristighfar. Jadi dia dengar words ni, terus dia kerunsingan hati dia hilang. Dan dia dengar beberapa kalam daripada Imam Abi Abbas Al-Mursi. Dia tahulah yang Imam Abu Abbas Al-Mursi ni bukan sebarang orang. Pasal bila Imam Abu Abbas Al-Mursi sampaikan percakapan dia macam Ustaz Hasan cakap tadi, Imam Abu Abbas Al-Mursi kasih contoh macam iyyaka na'budu itu syariat, iyyaka nasta'in itu hakikat, ihdinas siratal mustaqim itu tariqah. Lepas tu Imam Abu Abbas Al-Mursi kasih contoh yang lain, wa idza ramaita wa ma ramaita idz ramaita wa ma ramaita tu hakikat, idz ramaita tu syariat,
walakinallaha rama itu hakikat. Jadi Imam Abu Abbas mesti keep kasih example macam itu, dan dia tahu ni bukan calon-calon orang yang cakap melalui buku, tapi dia dapat fuyudat rabbani lah, limpahan daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi sejak itu dia pun melazimi Imam Abu Abbas Al-Musi, dan dia keluarkan buku yang masyhur iaitu Hikam. Dan kita nampak kat sini atas tulis ni semua adalah daripada hikam-hikam dia. Dan pasal dia ni orang alim, jadi kita tahu orang alim ni kalau dia tak masuki tazkiyah, dia akan tertipu dengan ilmu dia. Jadi pada mulanya boleh dikatakan seperti macam itulah. Beliau alim dan beliau rasa ilmu beliau ni segala-galanya, amal beliau segala-galanya. Maka bila mana dia tak dapat selesaikan inner conflict dia, dia sedar kat situ yang dia ni lemah. Maka beliau katakan dalam munajat dia, ilahi kam min ta'atin banaituha, berapa ketaatan yang aku dah buat, wa kam min halatin syayyatuha, dan berapa keadaan yang telah aku perbaiki daripada diri aku, tapi semua tu buat aku tak dapat nak bergantung pada amalan aku, bergantung pada usaha aku. Pasal apa? Aku mengenang keadilan Allah SWT. Keadilan Allah SWT apa? Kalau Allah SWT tinggalkan kita sesaat tanpa Allah SWT pantau kita pun, maka di situlah kita akan jatuh dan kita boleh terpesong. Maka dia sedar bahawa setiap amal ibadat yang dia lakukan, ataupun setiap langkah yang dia nak menuju kepada Allah SWT, itu semua dia berusaha, tapi dia harus bergantung, serahkan sebulat-bulatnya, bergantung sebulat-bulatnya kepada Allah SWT. Maka dia mulakan hikam dia yang pertama, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Antara petanda seseorang tu bergantung pada amal dia semata-mata, maka dia akan putus asa bila mana dalam amalan dia tu ada kecacatan. Jadi kita reflect pada diri kita kan. Kalau kita kadang berada dalam keadaan ketaatan je, lepas tu satu saat kita terjatuh dalam dosa. Kat situ kita akan macam aku selama ni buat taat, tiba-tiba jatuh dosa, kita akan rasa down. Tapi kalau kita ingat selama ni kita buat taat tu atas kurniaan Allah SWT, dan sekarang kita berada dalam keadaan dosa pun kita mengharap rahmat Allah, di situ kita tak akan putus asa. Pasal kita melihat rahmat Allah sentiasa mencurah-curah kepada kita. Sebab tu dia keluarkan lagi satu hikam, dia kata apa? Inda kulli nafasin tubdi, dalam setiap nafas yang kita hirup ni, di situlah ada takdirnya Allah SWT. Maksudnya pada setiap nafas tu Allah SWT dah takdirkan, dalam takdir Allah SWT ada kelembutan Allah SWT. Makanya dalam setiap kita punya nafas ni, Allah SWT tengah curahkan kelembutan Allah SWT, rahmat Allah SWT kepada kita. Dan beliau kata cuma kita je tak perasan benda tu. Pasal apa? Allah SWT terlalu beri kepada kita, sampai benda yang zahir yang Allah SWT terlalu beri kepada kita, dia jadi benda yang batin. Contohnya apa? Darah kita selalu mengalir kan. Kita hidup, nafas kita tak pernah berhenti, degupan jantung kita tak pernah stop. Benda tu semua kalau kita ponder, Allah SWT yang kasih kita. Tapi pasal dia dah zahir sangat kepada kita, yang Allah SWT terlalu baik kepada kita every saat, sampai kita kadang terlika benda tu. Jadi benda zahir yang Allah SWT selalu beri kepada kita pada setiap saat, benda tu dah ongoing macam biasa, sampai benda tu jadi batin, kita terlupa setiap saat Allah SWT jaga kita, Allah SWT lindungi kita dengan rahmat dia. Jadi macam saat ini, kalau kita ponder pun, kita datang kat makam ni, macam Ustaz Hasan kata la yuzaru wali illa bi'izni. Tapi kalau nak lagi fikir lagi tinggi, kita tidak datang sini kecuali Allah SWT yang datangkan kita kat sini lah. Jadi itu yang lebih tinggi lah. Jadi kita meraih kita ada kat sini, rahmat Allah tatanazal lah. Jadi kita balik daripada sini, kita syuhudul minnah. Ni satu ketaatan, jadi kita syuhudul minnah, lihat pemberian Allah SWT. Kalau kita nak ponder dosa-dosa kita yang kita buat, tapi Allah SWT treat kita dengan baik, maka kita doa kepada Allah SWT, Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa aanahum alayhi wa waffaqna lil khair wa inna alayhi. Allahumma adhib ghaidha qulubina wa ajirna min mudillatil fitan. Kita doa kepada Allah SWT, kalau Allah SWT tengok dalam hati kita semua ada kejujuran sedikit pun, kita harapkan daripada yang sedikit itulah Allah SWT terima yang lain. Dan sekiranya tak ada pun, Allah SWT lebih pemurah nak tinggalkan kita balik tanpa kasih kita apa-apa. Jadi kita mengharap daripada kemurahan Allah SWT, dan kita ambil itu semua daripada Ibn Athaillah Iskandari, dia yang ajarkan kita ilmu-ilmu melihat Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.